wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah kita teruskan lagi muzakarah dalam kitab Faridatul Faraid berkenaan dengan ilmu aqaid ataupun ilmu simpulan-simpulan iman ataupun yang dinamakan juga dengan ilmu tauhid, yakni ilmu bagaimanakah kita nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita masih lagi berada di dalam muqaddimah kitab. Kita belum lagi masuk isi ataupun perbicaraan kitab yang berkenaan dengan ilmu tauhid. Kita masih lagi pada peringkat permulaan ataupun pada peringkat muqaddimah. Baik, kita telah pun sampai kepada perkataan musannif yang berbunyi, kata dia, wa ala alihi alladhina balaghut darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina bazaghu nujumal huda binassi ikhbarih. Kata dia wa ala alihi. Terjemahannya dan atas keluarganya, keluarga Nabi. Wa ala alihi ni ataf pada kata ala turjumani. Takdir perkataannya berbunyi begini. Wassalatu wassalamu ala alihi. Maknanya wassalatu wassalam, rahmat Allah dan kesejahteraan daripada Allah bukan hanya turun ataupun bukan hanya terkena pada Rasulullah seorang diri. Tidak. Bahkan rahmat Allah dan selawat dan kesejahteraan daripada Allah turun juga, kena juga atas keluarganya, yakni
atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamnya macam mana? Fahamnya kasih sayang daripada Allah Taala, kesejahteraan daripada Allah Taala, kena juga ke atas keluarga Nabi. Baik. Keluarga di sini ni dengan makna keluarga ni ialah ada berapa definisi keluarga ni ya. Yang disebut keluarga sini ialah manit taba'ahu walau kana usatan. Yang dikatakan keluarga di sini ni ialah sesiapa yang mengikut akan Nabi walaupun dia tu orang yang usatan. Usah tu maksudnya orang yang derhaka dengan Allah Taala. Maksudnya ahli maksiat. Ya. Ataupun satu lagi definisi keluarga ni keluarga Nabi. Keluarga sini maksud dia ialah kullu mu'minin. Tiap-tiap orang yang beriman. Walau kana asiyan. Walaupun dia tu orang yang asi, yakni orang yang melakukan maksiat sekalipun. Baik. Jadi keluarga ni dia terbahagi kepada dua. Tadi saya definisikan keluarga tadi ni keluarga atas jalan iman ataupun atas jalan satu pegangan. Baik, tengok ya. Keluarga ni kalau keluarga dalam hubungan darah, yang itu keluarga tu kena kepada anak dia, anak-anak Rasulullah, isteri dia, cucu cicit dia. Itu terkena keluarga dalam hubungan darah. Tapi dia kena keluarga dalam selawat ni, dalam bab doa ni, terkena kepada umum. Umum kata umum tu yang tadilah kullu mu'minin, tiap-tiap orang yang beriman termasuk dalam keluarga Nabi. Walaupun dia tu yang maksiat, ahli maksiat sekalipun. Tu kata kullu mu'minin walau kana asiyan ataupun manit taba'ahu walau usatan. Walaupun maksiat, ahli maksiat sekalipun ikut Nabi pada nisbah iman, nisbah pada agama. Okey, baik. Okey, jadi kan mana tak kita tahu ahli ini dikenaki dengan umum. Gini ya. Pernah tak kita dengar selawat ni tuan-tuan, selawat selawat yang bunyinya wa ala ahlihi, bukan alihi, wa ala ahlihi, alif ha lam ha, ahlihi, ahli. Ada tak pernah dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi? Maka kan kalau kita perhati selawat-selawat ni, maka tidak ada yang berbunyi wa ala ahlihi. Kenapa? Kerana bila sebut ahlihi, maka itu hanya terkena kepada keluarga dalam hubungan darah. Padahalnya keluarga alihi. Disebut alihi. Bila kata alihi, maknanya umum. Bila kata umum tu siapa? Tu yang kata kullu mu'minin. Tiap-tiap orang yang beriman. Walau kana asiyan. Walaupun dia tu orang yang ahli maksiat sekalipun, asalkan dia tu beriman, maka termasuklah di dalam keluarga Nabi. Baik. Okey, kemudian keluarga mana yang sampai tadi kita dah faham kan? Keluarga yang dimaksudkan dalam selawat ni atau dalam bab doa ni, keluarga dalam bentuk umum.
Iaitulah tiap-tiap orang yang beriman. Kullu mu'minin. Walau kana asian. Itu masuk keluarga Nabi. Bahkan orang yang ahli maksiat ni lah sangat-sangat berhajat kepada sangat-sangat berhajat kepada doa atau sangat berhajat kepada Nabi ataupun sangat berhajat kepada syafaatul Nabi, syafaatul Rasul. Sangat berhajat. Baik. Jadi tiap-tiap orang yang beriman. Jadi kan ada di kalangan kita ni dia tu orang yang beriman. Lepas tu pula dia ada sangkut dengan keluarga Nabi. Mana daripada Hasan dan Husin, maka Hasan dan Husin punya anak dia, cucu dia, cicit dia, cocok dia sampailah hari kiamat. Keturunan Rasulullah ni tak pernah putus. Maka mereka yang keluarga Nabi ni, keluarga hubungan darah ni, dia ada dua hak. Satu hak iman, satu hak keluarga dalam hubungan darah. Kalau Sayyid, kalau Syarifah yang ada keturunan dia sampai Nabi, maka mereka tu ada dua hak keluarga, ada dua. Keluarga dalam hubungan darah pun mereka ada, keluarga dalam hubungan iman pun mereka ada. Kalau macam kita yang bukan Sayyid, bukan Syarifah ni, kita ada satu hak, iaitulah hak sebagai keluarga dalam hubungan iman. Baik. Okey. Jadi kalau kita jumpa keluarga ni, keluarga Nabi kalau dalam bab zakat, yang Nabi kata, aku tegah, yakni aku haramkan ke atas keluarga aku makan zakat, terima sedekah, terima zakat. Maka yang dikata Nabi, aku haramkan keluarga aku makan zakat, makan sedekah ni, itu keluarga dalam hubungan darah. Sayyid, Syarifah, Sayyid tu kan. Yang tu semua tu mereka tak boleh makan zakat atas satu kaul. Atas satu kaul, tapi ada huraian lah. Tapi yang tu kita bicara dalam bab lain tu. Tapi oleh kerana kita dah baca ni kan, saya cerita jugalah. Yang Nabi kata, dia tegah keluarga aku makan zakat ni, keluarga dalam bentuk hubungan darah. Baik, hubungan darah. Jadi kalau yang Sayyid apa ni semua tu, itu ada hubungan darah, pertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Hasan dan Husin lah kan. Baik. Mereka tu Nabi haramkan makan zakat dan Nabi haramkan mereka menerima sedekah. Okey. Tapi zaman yang Nabi tegah tu kerana ada apa dipanggil humul khumus daripada harta ghanimah ataupun harta baitul mal. Maknanya baitul mal ni dia ada hak peruntukan untuk keluarga Nabi. Tiap-tiap negara dalam dunia ni, kalau negara tu negara Islam, maka baitul mal ataupun duit apa ni dinamakan harta ghanimah tu, dia ada hak keluarga Sayyid, keluarga Rasulullah ni. Dia ada hak 1/5 daripada 1/5 harta ghanimah. Tu ada. Macam contoh gini ya. Macam contoh gini tuan-tuan ya. Katalah katakanlah harta ghanimah tu dia ada 5,000. Katalah ada 5, contoh je ni. Katalah ada 5,000 harta ghanimah ataupun baitul mal tu. 5,000 ni kita bahagi kepada 5 tompok. 5 tompok jadi satu tompok tu 1,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ambil 1,000 tu, satu bahagian daripada 5,000 tu, ambil 1,000 tu, dibahagi kepada 5. Jadi, dibagi kepada 5, 1/5 tu lah hak keluarga Rasulullah, hak keluarga Nabi. Tu. Tapi sekarang ada tak? Ada tak hak keluarga Nabi dalam Baitul Mal?
ataupun dalam harta ghanimah. Saya rasa tak ada kot. Saya rasalah sebab itulah dalam kitab apa ni Bughyatul Murtasyidin karangan Habib Abdul Rahman As-Segaf. Bukan. Ya, Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Dia kata dalam tu bahawasanya harus diberi zakat kepada keluarga Rasulullah dan harus diberikan sedekah kepada keluarga Rasulullah atas jalan kerana tidak ada khumusul khumus daripada harta ghanimah ataupun daripada harta baitul mal. Jadi yang saya nak terangkan ni ialah keluarga kalau dalam hubungan darah yang anak keluarga yang ada hubungan darah dengan Nabi daripada Hasan Husain turun sampailah dunia kiamat. Macam tu. Baik. Itu keluarga dalam hubungan darah. Tapi dalam doa ni atau dalam selawat ni keluarga di sini maksud dia keluarga dalam bentuk umum, iaitulah tiap-tiap orang yang beriman. Okey. Keluarga ni yang sampai mereka itu keluarga Nabi dalam selawat ni kepada beberapa pangkat yang tinggi. Jadi ada di kalangan keluarga Nabi ni yang sampai kepada makam yang tinggi daripada iman, daripada Islam. Mereka sampai kepada pangkat yang tinggi. Apa sebab ni? Mereka sampai makam mereka tinggi ni. Kerana dengan ketinggian qadarnya, qadar Nabi, qadar dengan makna pangkat dia. Ataupun martabat Nabi itu tinggi sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebabkan Nabi kita tu tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah angkat juga keluarganya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat makam mereka. Sebab itulah ada di kalangan keluarga Nabi ni yang dalam hubungan doa ni ataupun dalam doa makna selawat ni mereka disampaikan oleh Allah kepada makam yang tinggi dengan sebab ketinggian makam Rasulullah. Kerana umat Nabi Muhammad ni kita ni adalah umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi keluarga yang ada makam yang tinggi dapat naik ada di kalangan kita lah. Kalau kita nak kira banyak kan daripada imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ghazali, Ibnu Hajar, itu semua orang yang dapat makam-makam yang tinggi dengan sebab ketinggian qadar, yakni pangkat Nabi, martabat Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dan segala taulannya. Jadi selawat dan salam tu bukan hanya turun kena kepada keluarga sahaja, tetapi kena juga kepada sahabat-sahabatnya. Taulan tu makna sahabat-sahabat Nabi. Yang sahabat ni dia ada 3 syarat nak jadi sahabat. Kena ada 3 syarat. Mana? Yang pertama syaratnya ialah hidup di zaman Rasulullah hidup. Orang tu sahabat tu yang nama sahabat tu dia hidup di zaman Nabi masih hidup. Zaman Nabi lah satu zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah pernah berjumpa dengan Nabi semasa hidupnya, hidup Rasul, hidup Nabi. Dia pernah berdepan dengan Nabi semasa Nabi masih hidup. Maka itu syarat yang kedua nak jadi sahabat. Dan syarat yang ketiga ialah beriman dengan Nabi. Dia beriman dengan Rasulullah. Jadi itulah syarat nak jadi sahabat. Ada pun orang macam kita ni sekarang ni tak boleh kata sahabat dah. Kenapa? Sebab terluput syarat.
dua syarat tu terluput. Apa dia? Yang pertama, bukan hidup zaman Nabi. Dan yang kedua, ialah tak pernah berjumpa dengan Nabi semasa hidup Rasulullah. Jadi dua syarat ni bila terluput, maka orang macam kita ni tak bolehlah dikatakan sahabat, walaupun ada di kalangan kita pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah di dalam tidurnya. Itu tak boleh kata sahabat. Kenapa? Sebab kalau berjumpa sekarang pun hal keadaan Nabi itu telah meninggal dunia ataupun telah wafat. Maka tak boleh namanya sahabat. Baik. Okey. Jadi itu adalah sahabat. Okey. Jadi nak tolak kaul apa ni? Nak tolak ada mengatakan kan, siapa yang jumpa Nabi walaupun dalam mimpi sekalipun, maka dikatakan sahabat. Tapi kita tolak kaul tu. Kenapa? Sebab ulama kata sahabat mesti 3 syarat ni. Kalau tidak ada tiga syarat ni, maka tak boleh dikatakan sahabat. Okey. Sahabat, sahabat mana? Taulan mana ni? Taulan yang gilang gemilang hal keadaan mereka itu segala bintang penunjuk. Okey. Ya. Mana sahabat tu kehidupan mereka yang gilang gemilang. Maksud yang terbilang pada sudut agama, pada sudut keimanan, pada sudut perjuangan, mereka gilang gemilang. Kenapa? Kerana mereka berada di hadapan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang didik mereka. Rasulullah yang mentarbiyah mereka. Rasulullah yang mengajar mereka. Rasulullah guru mereka. Maka tuan-tuan sekalian, tentulah guru mereka yang gilang, yang terbilang, yang bersinar cahaya tu, maka tentulah anak muridnya juga tuan-tuan sekalian, bersinar-sinar, gilang gemilang, terbilang. Okey. Tu sahabat kan, yang gilang gemilang. Hal keadaan sahabat tu, hal keadaan mereka itu, para sahabat Nabi tu, seperti segala bintang penunjuk, yakni seumpama seperti bintang. Bintang seumpama macam bintang, seumpama macam mana? Seumpama bintang tu ialah seumpama bintang yang memberi petunjuk. Jadikan ada orang tanya. Jadi hadis ni kan, dia kata hadis tu dhaif. Tapi tuan-tuan ya, ada khilaf lah di kalangan para ulama. Tapi sungguh pun hadis ni dhaif sekalipun, apakah hadis tu ini langsung kita tak boleh pakai? Bukan macam tu. Jadi maknanya tuan-tuan, hadis dhaif ni masih lagi kita boleh pakai dalam fadail amal. Kelebihan beramal kita boleh pakai. Asalkan tidak menyalahi syarak. Asalkan tidak menyalahi hukum syarak. Kalau menyalahi, baru tak boleh pakai. Tapi sekarang mana ada menyalahi? Cerita je. Nabi kata sahabat-sahabat tu seperti bintang pada pihak memberi petunjuk. Macam orang dulu-dulu tuan-tuan. Kalau dia nak pergi mana-mana, sebab dulu mana ada Waze, mana ada Google, mana ada Google Map, mana ada kompas. Tapi apa panduan mereka nya? Panduan mereka tu hanyalah bintang. Nampak bintang tu, mereka jalan ikut bintang dan sampai tempat dia tuan-tuan sekalian. Jadi itu mana dikatakan sahabat tu seperti bintang. Pada pihak memberi petunjuk. Ini ada ya yang kata apa ni seperti bintang pada pihak petunjuk tu. Mana datangnya? Dengan nas, sabdanya, sabda tinggal dinaskan dengan sabda Nabi yang kata sahabat aku seperti bintang tu, ada nas Nabi kata. Nabi kata macam mana? Ashabi kan nujum. Bermula sahabat-sahabat aku tu seperti bintang. Bi'ayyik ihtadaitum. Yang mana-mana di antara sahabat yang kamu pegang,
maka kamu akan dapat petunjuk. Maka jelaslah tuan-tuan sekalian kan. Lagipun kita terimalah. Kenapa? Sebab sahabat ni tuan-tuan Masya Allah, kehidupan mereka dididik oleh Nabi. Nabi duduk depan mereka. Sentiasa bergelumang dengan Nabi tuan-tuan sekalian. Sedangkan Rasulullah tu sampaikan ilmu terus daripada Jibril terus sampai kepada sahabat tuan-tuan sekalian. Berapa lapis? Satu lapis aja. Sedangkan kita ni berapa lapis dah tuan-tuan sekalian ni. Baik, tengok ya. Okey. Jadi itu dah masuk mukadimah, dah selesai. Tapi belum masuk isi lagi ni. Syekh Ahmad masih lagi nak cerita pada kita tuan-tuan sekalian berkenaan dengan sejarah kitab ni lah. Tengok ya. Kata dia wa ba'du fahazihi risalatun fi fannit tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadtu min riyadiha fawakiha syahiyatan wa min hiyadiha jawahira muftakhiratan. Tengok. Tengok ya, kata dia wa ba'du fahazihi risalatun fi fannit tauhidi jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin ahaztu min riyadiha fawakiha syahiyatan wa min hiyadiha jawahira muftakhiratan. Tengok ya. Sebelum saya nak terjemah, nak menghuraikan terjemahan tulisan Syekh Ahmad ni, tengok yang di hujung tu, baris bunyi macam mana? Jawahira muftakhiratan ke ataupun muftakhiratan. Dalam tu buah baris macam mana? Muftakhiratan ke atau muftakhiratan? Cuba tengok. Dalam tu Muftakhiratan. Muftakhiratan kan? Baik. Ni ya. Saya bukan nak buat pembetulan tau. Saya nak buat penerangan. Okey. Kata guru kami, Syekh Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani. Dia kata yang fasahnya nak dibaca dengan muftakhiratan. Bukan baca dengan muftakhiratan. Tapi bukan salah. Kalau baca muftakhiratan, terjemahannya kena tukar. Kalau baca muftakhiratan, terjemahan dia tak perlu tukar. Tengoknya. Salah tu. Bacanya muftakhiratan. Baca muftakhiratan. Ada yang baca macam mana? Tengok tu. Jaga tahu tuan-tuan ya, ada naskah di tangan saya ni lain sangat, mutafakhiratan. Dia baca mutafakhiratan. Yang tu pun tak ada dalam masa pengajian kami nak baca dengan mutafakhiratan, tak ada. Itu lagi jauh lah. Yang adanya muftakhiratan. Itu isim fa'il tu. Tengok ya. Baik, kita terjemah. Macam mana tadi yang saya terangkan. Kalau baca muftakhiratan, nak terjemah macam mana. Kalau baca muftakhiratan, nak baca terjemahan dia macam mana. Tengok ya. Kemudian kata dia, kemudian wa ba'du tu, kemudian dari itu. Tak, kalau guru saya dia tambah sikit lah. Dia tambah bunyi macam ni. Adapun kemudian daripada itu. Sebab waw yang ada pada wa ba'du tu ganti daripada amma. Amma tu terjemah dia adapun. Jadi waw yang ada wa ba'du tu, dia tu asalnya waw tu, daripada asal waw tu bunyinya amma.
Jadi Arab ni dia buang amma tu, letak waw, nak bagi lagi ringkas lah. Jadi waw tu bukan terjemah dan. Waw tu terjemah dengan ada pun. Sebab itulah tengok terjemah wa ba'du. Mana ada dan, tak ada. Terjemah kemudian dari itu. Jadi kan kalau kita yang baca betul-betul ni, kita kena tak amma ba'du, adapun kemudian dari itu, yakni kemudian daripada itu dengan makna adapun selepas daripada itu, yakni nak selepas daripada Syekh Ahmad ni membaca bismillah, selepas Syekh Ahmad membaca alhamdulillah, selepas daripada Syekh Ahmad membaca solawat dan salam atas Nabi dan atas keluarga serta sahabatnya. Lepas daripada tu, ini satu risalah. Ini risalah. Ini risalah. Ataupun kita boleh tak, ini satu risalah. Ini satu risalah. Tuan-tuan, kalau dalam Arab ni, bahasa Arab kalau kata risalah, risalah tu adalah surat. Surat yang dikirim. Surat. Risalah tu ialah surat yang dikirim, yang dihantar. Tak kisahlah yang hantar tu siapa kan. Asalkan ditulis surat, lepas tu kirim kepada simpulan-simpulan. Surat tu dituju pada simpulan-simpulan. Itu surat lah. Jadi tuan-tuan, kalau kata surat ni, dia bukan banyak line. Paling banyak pun surat kalau orang tulis, tuan-tuan sekalian, 3 line pun panjang dah tu. Biasanya surat ni lebih kepada selai je. Ataupun lebih sikit 2 line. Kalau kita tulis surat pada keluarga, kadang-kadang sampai 3-4 line. Itu je. Tapi ini kitab ni bukan 3-4 line. Dah masuk kepada puluh line dah ni. Tapi kenapa Syekh Ahmad ni tuan-tuan kan? Dia kata kitab dia ni risalah, surat, bukan kitab ke? Jadi kan tuan, ini menunjukkan ya tuan-tuan ya, Syekh Ahmad ni daripada orang yang merendahkan diri, dibangsakan kitab dia ni kepada surat. Padahalnya tuan-tuan padahalnya bukan surat ni, kitab. Tapi kenapa dia tak surat? Ni lah orang panggil tawaduknya, merendah dirinya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Baik. Dia kata ini risalah. Ini kitab lah. Kita sebut kitab lah kan. Bagi Syekh Ahmad tak apalah dikata risalah. Tapi bagi kita ni, kita katalah ini kitab. Kitab ni pada ilmu tauhid, yakni pada menyatakan, pada membicarakan berkenaan ilmu tauhid, iaitu ilmu bagaimana mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid tu daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Maksudnya ialah bagaimana kita nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang betul, mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi kitab ni, risalah ni, kitab ni pada bicara ilmu tauhid lah. Baik. Kata dia, aku himpun akan dia, akan kitab ni, akan risalah ni, himpun, yakni isi-isi dalam kitab ni aku himpunkan, aku kumpulkan daripada beberapa kitab yang diiktibarkan, berapa kitab yang muktabar, berapa kitab yang dikira sah ilmunya. Kira dia ambil kitab-kitab yang besar-besar tu, dia ambil, dihimpun, letak dalam kitab Faridah ni tuan-tuan sekalian. Itu dia tu. Aku himpun akan dia, akan risalah ni, kitab ni, daripada berapa kitab yang diiktibar, mana yang dikira. Bukan kitab yang kitab yang kesemaran, tak, kitab yang dikira, yang sah di sisi diterima oleh ulama-ulama kita ni. Baik.
Kemudian dihimpunkan, aku ambil daripada segala kebunnya. Kebun bagi ini kitab ni, kebun tu maksudnya kan tuan-tuan. Dia Syekh Ahmad ni dia punya balaghah dia tuan-tuan tinggi sangat ni. Dia kata, aku ambil daripada segala kebunnya. Akhadtu min riyadiha. Min riyadiha. Aku mengambil oleh aku daripada taman-tamannya. Taman bagi kebun tu. Ambil apa? Fawakiha akan buah-buahan. Maknanya kan, disamakan kitab ni seperti kebun. Kitab-kitab yang muktabar tu, dia apa ni? Disamakan seperti kebun. Maknanya dalam kitab tu, bila kata kebun tu, dalam kebun tu macam-macam buah-buahan ada. Baru namanya kebun kan? Ada durian. Durian tu pula ada macam-macam buah jenis dia. Musangking ada, D24 ada, IOI ada, kuning lah, macam-macam lah kan. Lepas tu ada buah-buah lain pula. Ada dokong, ada duku, ada langsat, ada rambutan macam-macam jenis. Jadi aku ambil buah-buahan. Buah-buahan yang mana dia ambil? Ambil semua kan? Tak. Dia ambil buah-buahan yang diinginkan. Yakni buah-buahan tu maksudnya isi dalam kitab yang sedap-sedap, yang penting-penting tu, dia ambil. Masalah-masalah. Dia ambil letak dalam kitab risal, letak dalam kitab Faridatul Faraid yang diinginkan. Yang Syekh Ahmad rasa ini penting untuk diketahui oleh orang awam. Maka dia ambil. Ini penting untuk diketahui oleh orang Islam. Dia pun ambil. Letak, dia tulis dalam kitab Faridah. Macam tu. Okay. Dan daripada beberapa lautnya, aku ambil. Dia kata, aku himpunkan daripada berapa kitab. Aku himpunkan daripada berapa lautnya. Laut bagi ini kitab. Laut tu maksudnya mujtamat mak. Perhimpunan laut tu maksudnya bila sebut laut ni kan luas. Dan dalam laut tu pula mesti ada macam-macam kehidupan yang sangat berguna. Ikan ada, sotong ada, ketam ada, macam-macam. Mutiara pun ada. Dalam laut tu yang bermacam-macam manfaat. Jadi kan disamakan kitab-kitab yang muktabar tu seperti laut luas. Mujtamal ma'i. Maksudnya perhimpunan air dalam air tu ada macam-macam. Dia pun ambil. Jadi dia ambil akan beberapa permata yang megah. Tengok. Yang megah. Muftakhiratan. Permata yang megah. Isim fa'il tak ni? Isim fa'il. Kalau baca muftakhiratan, itu isim maf'ul. Tak boleh terjemah permata yang megah. Tak boleh. Kena baca. Kalau baca muftakhiratan, kena baca permata yang dimegah akan dia. Itu isim maf'ul. Tapi kalau baca muftakhiratan, baru kena terjemahan dia dengan permata yang megah. Letaklah yang kat situ tu. Permata yang megah. Letak yang. Supaya nampak jadi isim fa'il. Kalau baca muftakhiratan, itu isim maf'ul. Tak kena pada terjemah permata yang megah. Kalau nak baca muftakhiratan, tukar terjemahan dia. Tukar dengan mana? Beberapa permata yang dimegah akan dia. Itu dia. Jawahirah tu permata lah. Jawahir. Jawharun. Jawahir. Jamak daripada jawharatun. Jawahir. Muftakhiratan tu. Itu orang panggil. Itu orang panggil apa ni? Muftakhiratan isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, kena baca muftakhiratan dengan makna permata yang dimegah akan dia. Tapi kalau kita baca muftakhiratan, tak tukar terjemahannya. Permata yang megah. Baik. Okey. Kemudian, tu dalam mukadimah lagi kan. Mana tak usah bimbang lah tuan-tuan. Masuk tak usah bimbang tu apa kata ni. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ngaji kitab Faridah ni tuan-tuan, sudah pasti ianya
adalah daripada kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang ulama kita pegang. Tuan-tuan, walaupun adalah suara-suara sumbang yang menyalahkan kitab Faridah, tuan-tuan sekalian. Tapi bila kita kata dekat dia yang mengatakan salah kitab Faridah tu, tolong tunjuk kat mana yang salah kitab Faridah ni. Dia tak boleh tunjuk, tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh tunjuk pun mana salah, dia tak boleh tunjuk. Tuan-tuan tahu tak kitab Faridah ni usia dia berapa tahun dah? Usia dia, kalau tak silap saya dah masuk ke angka 130 tahun. 130 tahun, tuan-tuan. Kalaulah kitab ni tak benar, kalaulah kitab ni salah, tuan-tuan sekalian, agak-agak tuan-tuan dapat tak bertahan selama 130 tahun. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Minta maaf ya, saya bukan nak banding-banding ni. Tapi nak bagi minda tuan-tuan terbuka. Cuba tengok ya, tuan-tuan. Kitab karangan baru-baru, ya, buku-buku baru-baru ni, tuan-tuan. Baik. Bila kita dah beli, kita baca sekali je, kita dah baca dah, tuan-tuan. Lepas tu minat lagi nak baca kali kedua. Minat lagi tak baca kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam. Minat lagi kita baca, tuan-tuan sekalian. Kalau saya lah, tak minat dah, dah hilang dah. Baca sekali lalunya tu dah, faham dah. Betul sudah. Tapi kitab Faridah ni, tuan-tuan, keberkatan yang ada pada kitab ni, tuan-tuan, subhanallah. Apa subhanallahnya, tuan-tuan? Tiap-tiap madrasah tradisional orang Melayu di pondok-pondok tanah orang Melayu, habis baca. Di masjid-masjid habis ada orang ganti baca. Di surau habis ada orang baca. Bahkan, tuan-tuan, yang mengaji kitab Faridah ni, tuan-tuan, tak pernah jemu nak tadah kitab, tuan-tuan sekalian. Itu menunjukkan kitab Faridah ni ada keberkatannya. Dan tentulah bila ada berkat, tuan-tuan sekalian, tentulah ianya adalah benar. Mana mungkin benda yang salah boleh bertahan sampai 130 tahun. Cuba tuan-tuan tengok nanti tarikh dia tu macam mana. Daripada 130 tahun dah usia kitab ni, kalau lah benda yang tak betul, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh bertahan sampai 100. Bukan kita tahan sampai 100. 10 tahun pun tak boleh. 5 tahun pun tak tentu lagi, tuan-tuan sekalian, boleh bertahan. Baik. Ini sampai 130 tahun. Okey. Kemudian kata dia, faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal ma'ani sunniyatal i'tiqadi jama'ta wa qa'idata rushdin taskunu baital imani u'izuha bihi ta'ala min syaitanil intiqad. Tengok. Ni faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal ma'ani sunniyatal i'tiqadi wa qa'idata rushdin taskunu baital imani u'izuha bihi ta'ala min syaitanil intiqad. Okey. Terjemahan dia macam mana? Faja'at, maka datanglah ia ini risalah. Datanglah ia. Dia kata 126 kan? 126 tahun tu pun, tuan-tuan. 126 tahun. Jadi lagi 4 tahun berbaki, tuan-tuan ya. 130. Dekat-dekat lah tu. Tuan-tuan. Kalau kata 126 tahun pun, tuan-tuan ya. Kalau 126 tahun ke, kalau kitab ni salah lah, tuan-tuan ya. Tak betul lah. Boleh tak bertahan sampai 126 tahun? Itu soalan saya lah. Baik. Faja'at bihamdillah. Maka datang ia ini kitab. Setelah dikarang oleh Syekh Ahmad, ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Datang semuanya, terjadilah ia, terkaranglah ia, tertulislah ia. Baik, seperti sekarang ni lah, datang, dah tertulis, dah kita ketah dah. Datang.
hal keadaannya dengan kepujian Allah Ta'ala. Ini harapan daripada dekat 130. Yang saya kira 129 sebenarnya. Baik, tak apalah yang tu tak kira tuan-tuan. Nanti kita tengok dululah di hujung nanti ni. Baik, jadi okey. Tengok ya. Hal keadaan kitab ni waktu datang tu, waktu jadi tu, waktu dikarang oleh Syekh Ahmad ni, dengan kepujian. Ini harapan daripada Syekh Ahmad. Dia mengharapkan kitab yang dikarang ni dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab harapan dia kitab dia dipuji oleh Allah Taala ni? Jadi akidah yang sebenar. Waktu datang tu datang dengan akidah yang sebenar. Jadi itu yang harapan dia. Mudah-mudahan sebab kitab dia ni kitab yang akidahnya betul. Tuan-tuan sekalian, maka dia mengharapkan pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenar, yang elok cahayanya, seni dia, aura dalam kitab ni tuan-tuan sekalian, elok sangat-sangat perbahasan dia. Lagi yang mengandungkan etikad ahli sunnah, tambah sikit lagi lah, wal jamaah. Maka perbicaraan tauhid dalam ni acuannya ialah acuan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ya, perbicaraan ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan ya, adalah satu persoalan yang berbagai-bagai tafsiran tuan-tuan sekalian lah. Jadikan tuan-tuan ya, jadikan bila kita kata ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan ya, tapi terjemah ataupun definisi ahli sunnah wal jamaah yang saya nak sebut ni disebut dalam syarah bagi kitab apa ni, Ihya Ulumuddin. Ada mengatakan apa ni ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid ni ialah pengertiannya ialah tuan-tuan sekalian, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Maknanya apabila diitlakkan ahlus sunnah wal jamaah, yang ini diitlak dengan makna ditunjuk ahlus sunnah wal jamaah tu, maka dikehendaki dengan ahlus sunnah wal jamaah tu ialah yang berpegang kepada mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari dan yang berpegang kepada mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi tuan-tuan yang saya teringatlah ni, sampai bab sini kan saya teringatlah masa saya diamanahkan untuk baca nak menghuraikan kitab Faridah ni dalam TV1 tuan-tuan sekalian. Kalau tak silap saya dalam tahun 2006 ke 2007 tu tuan-tuan ya. Saya ingatlah, saya ingat saya masa zaman tu lah. Zaman tahun 2007, 2008 macam tu lah. Jadi apa ni masa tu dapatlah baca kitab ni dalam tauhid ni dalam TV satu, RTM TV1 dengan kerjasama JAKIM selama 2 tahun lebih tuan-tuan. Tak silap saya lah. Benda dah lama dah tuan-tuan. Berhenti setakat huraian apa ni sifat iradat. Sampai situ berhenti tuan-tuan. Tak disambung lagi lah. Kata itu orang politik punya hal lah. Tak apalah lantak fikir dia lah kan. Itu dia punya pasal lah tu. Dia kata kita tugas kita bacanya. Tak apalah. Kalau orang tak nak lah. Tak apalah. Baik tuan-tuan ya. Jadi kan masa saya baca kitab dalam TV tu, dalam Facebook JAKIM lah, ada orang hantar iktiraf pangkang. Kalau ini makna ahli sunnah wal jamaah, dia kata macam mana dengan Nabi dan para sahabat? Kalau sebut ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid itu ialah yang berpegang kepada Asy'ari dan Maturidi, sedangkan Asy'ari Maturidi itu terkemudian sangat tuan-tuan sekalian. Terkemudian sangat 100 tahun lebih. Tuan-tuan sekalian kan lahirnya Imam Asy'ari itu.
Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata sahabat macam mana? Bukan sunnah ke? Allah, saya nak jawab sangat-sangat tuan-tuan. Nak jawab sangat. Tapi saya tengok masa tu tuan-tuan. Apa ni pengarah JAKIM bahagian dakwah ni, dia tak bagi saya jawab. Jadi saya rasa kesal jugalah kenapa tak bagi saya jawab. Biarlah saya jawab tuan-tuan. Saya tanya kalau sekarang saya nak jawab sekarang lah. Orang yang etirok ni tuan-tuan, orang yang bangkang ni, dia ingat saya punya definasi kot. Itu bukan saya punya definasi tu. Itu ulama punya. Saya mana pandai. Saya tak pandai. Saya ambil ulama punya definasi. Saya bukan reti pun. Baca orang punya je. Itu pun kadang-kadang salah lagi tuan-tuan. Baik. Jadi kan, senang je nak jawab. Apakah Rasulullah dan para sahabat perlu kepada mazhab? Adakah Rasulullah dan sahabat perlu kepada mazhab? Tuan-tuan. Macam kita sekarang, mazhab Syafi'i, pegang Maliki. Sahabat lu pegang mana? Sedangkan Syafi'i itu kemudian sangat. Perlu kepada bermazhab. Allah, janganlah jadi tak reti sangatlah. Jangan jadi orang kata, jangan orang kata bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh ikut. Jangan sampai orang kata macam tu, tuan-tuan. Sebab zaman tu perlu apa lagi dah? Rasulullah depan mata mereka. Apa lagi perlu? Jangan bandingkan kita dengan sahabat. Sahabat tu tuan-tuan sekalian, masa tu zaman mereka bersih. Zaman mereka bersih. Depan mata mereka Rasulullah. Masa tu musuh Islam dalam akidah ni seolah-olah kata tak wujud. Tapi zaman kita ni tuan-tuan, dalam bab akidah ni, musuh bab akidah ni tuan-tuan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, menghantam kita, kita tak sedar secara halus tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Di antaranya tuan-tuan, musuh tu kadang-kadang orang yang jahil ni tuan-tuan, bercakap dan kadang tidak reti apa-apa dia bercakap tuan-tuan sekalian. Itu musuh juga tu sebenarnya. Pasal apa? Yang dia cakap tu dia sendiri pun tak tahu dia tu ke arah mana akidahnya tuan-tuan sekalian. Baik. Jaga jaga elok-elok zaman kita ni, jaga elok-elok tuan-tuan bab akidah ni. Kita takut nanti mati akidah tak betul tuan-tuan sekalian. Na'udzubillah. Takut-takut nanti tuan-tuan minta maaf saya bercakap macam ni, minta ampun saya berkata macam ni. Takut-takut nanti tuan-tuan apabila kita dibangkitkan daripada kubur kita masing-masing, nak dituju kepada mahsyar, tengok-tengok kita berada di dalam kumpulan na'udzubillah orang-orang yang sudah terkenal dengan kekafiran. Seperti contoh, sedar-sedar kita duduk dalam kumpulan, tengok kiri kanan ada Fir'aun, ada Namrud, ada Abu Lahab. Tuan-tuan sekalian, takut macam tu. Sebab nanti kita ni orang yang beriman ni tuan-tuan kalau nak berjalan pergi pada mahsyar tu nanti ni adalah kitab ni sebut. Dia kata tuan-tuan, kita akan ikut Rasulullah. Rasulullah akan duduk depan, kita bersaf-saf ikut Nabi kita nak pergi ke padang mahsyar. Tuan-tuan. Baik. Maksud saya tadi tuan-tuan, takut sebab akidah ni tak benar. Kita takut tuan-tuan sekalian, kita jadi na'udzubillah, sebab kita tak mengaji tauhid ni. Sebab tauhid ni pembicaraannya iman kufur. Dia tak ada tengah-tengah. Iman kufur tuan-tuan sekalian. Takut sebabkan tak mengaji ilmu tauhid ni, tak sedar tuan-tuan sekalian, jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah. Baik. Kemudian i'tiqad sunnah wal jamaah dan ketetapan penunjuk. Ni kena baca gini dan kena tambah sikitlah. Kena tambah sikit. Ada itu yang mempunyai petunjuk yang tidak yang tetap. Mana ketetapan penunjuk mana? Kitab ni tuan-tuan sekalian, ini ataf pada kata mengandungkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang elok cahayanya lagi yang mempunyai ketetapan penunjuk. Yang penunjuk tu pula
diam tetap dalam hati orang yang mukmin. Maknanya tuan-tuan, bila kita ngaji kitab ni, maka kita boleh bezalah mana akidah yang tak benar, mana akidah yang benar. Maka bila kita tahu macam tu, maka kita ada petunjuk dah. Kita boleh beza dah mana salah, mana betul. Maka petunjuk yang kita boleh beza mana salah, mana betul tu tetap duduk dalam hati kita, tuan-tuan sekalian. Yang itulah dinamakan iman. Okey. Nanti orang yang aku lindung akan dia. Tengok. Aku lindungkan dia. Ini Syekh Ahmad kata, aku minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Minta perlindungan dengan aku minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Minta perlindungan tu daripada iktirat, daripada bangkangan-bangkangan yang diserupakan dengan syaitan. Macam saya kata tadi lah. Kitab Faridah ni tuan-tuan, ada juga ada mulut-mulut di hujung-hujung suara, tuan-tuan sekalian, mengatakan kitab Faridah ni sesat. Tak betul, salah. Ada juga orang zaman orang yang zaman kita dikata macam tu, tuan-tuan sekalian. Maka sebab tu mereka kata salah, tapi mereka tak mampu nak tunjuk tak mana salah, tuan-tuan sekalian. Ini adalah menunjukkan keberkatan Syekh Ahmad ni punya doa, tuan-tuan sekalian. Dia minta Allah Ta'ala lindungkan kitab dia ni daripada bangkangan-bangkangan, komen-komen, perkataan-perkataan yang diserupakan dengan syaitan. Kalau orang komen nak membina, itu tak apa. Ini komen kata salah, tapi nak tunjuk, nak diperbetulkan yang mana. Yang itu tak boleh buat, tuan-tuan sekalian. Baik. Mereka tak mampu nak tunjukkan mana salahnya, tuan-tuan. Kalau kata salah, tunjukkan yang betulnya begini. Tunjuk macam tu. Baru namanya bukan syaitan. Ini salah, tapi tak ditunjuk. Itu bukannya komen nak memberi yang nak membina. Itu komen nak menjatuhkan. Itu adalah perangai syaitan. Kata Syekh Ahmad lah. Baik, kemudian kata dia, Ash'ariyatal masyrabi malawiyatal ma'rabi fataniyatal ibarati bayaniyatal isyarati. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita ngaji ni, tuan-tuan sekalian, dengan berkitab ni kena sabar sangat-sangat. Kita tak boleh nak rangkum semua sekali dalam satu malam, tak boleh. Kita kena baca sikit demi sikit, maka kita akan khatam dan ada keberkatannya, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan ke? Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syikin daripada Perak Ustaz. Ya, silakan. Dekat mana Perak ni? Perak di Manjung. Oh, dekat je lah. Ya. Ya. Saya yang isu sekarang Ustaz, kan ramai yang fahaman yang sesat-sesat ni Ustaz. Jadi macam saya sekarang dah takut macam nak ikut macam di FB live tu, macam dia punya kuliah yang macam-macam lah dia orang bagi kuliah kan, kuliah pendek, kuliah panjang tu. Betul, macam mana apa kita punya macam minta ustaz bagi guideline dah, macam mana kita nak tahu apa yang diorang sampaikan tu kan salah daripada yang sebut dalam Quran dengan hadis tu. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Sebelum saya nak jawab ni, saya nak jawab persoalan ni. Jadi yang lain-lain jelas je soalan tu ya. Jelas ya soalannya, insyaAllah ya.
Okey. Sebelum saya nak jawab soalan ni tuan-tuan, saya nak memberi satu kenyataan sikit. Sebenarnya akhir zaman ni tuan-tuan, firqah-firqah yang menyesatkan ini dizuhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firqah yang sesat ni pula sangat aktif ataupun banyak yang pengikut mereka sangat banyak. Sehinggalah seolah-olah yang salah, yang sesat ni adalah benar. Dan sehingga yang benar itu nampak jadi salah. Baik. Di antara panduan yang saya nak bagilah, saya nak bagi panduannya, di antaranya ialah kalau sekiranya yang mengajar ataupun yang ceramah itu daripada menggunakan kitab-kitab turas ataupun kitab-kitab ulama kita yang terdahulu, maka yang itu insya-Allah adalah daripada golongan yang betul. Itu pun tolong hati-hati. Tolong berhati-hati juga. Terkadang-kadang minta maaf saya berkata zaman kita ni kan sebab dah bercampur aduk sangat. Dah bercampur aduk sangat dah zaman kita ni tuan-tuan dah. Dah tak boleh nak beza dah mana salah, mana betul, mana yang kesamaran, mana yang batilnya. Dah bercampur aduk dah. Baik. Di antaranya, di antara tuan-tuan ada orang yang mengaku mereka tu ahli sunnah wal jamaah. Tetapi tuan-tuan bila dia hurai tauhid, maka jelas nampak menyimpang. Okey. Baik. Jadi untuk peringatan semua khusus kepada Puan Syikin yang bertanya tadi ni, saya nak bagi sikitlah. Sebab tu kalau kitab Faridatul Faraid ni dibaca, dihurai, tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan sekalian menjadi panduan. Maksudnya kita tu, kita yang takut terjerumus kepada benda yang sesat ni, dengan mengaji kitab-kitab macam ni, insya-Allah kita ada panduan. Kita ada panduan. InsyaAllah kita ada pelita. Anak suluh. Mana salah, mana betul dan sebagainya. Jadi sebab tu saya rasa buat masa ni nak jadi panduan yang lain saya tak nampak lah. Saya tak nampak. Cuma saya nampak itu je lah. Mengaji, selesaikan Fardu Ain, selesaikan Fardu Ain dalam ilmu usuluddin, dalam fiqh, dalam tauhid, maka insya-Allah tuan-tuan sekalian kita akan dapat petunjuk yang benar. Kerana apa tu? Kerana tuan-tuan sekalian ilmu yang fardu ain ni ibarat nyawa, nyawa dalam agama. Saya contoh gini saya contoh macam ni je nak bagi faham apa yang saya kata ni. Gini Okey. Dalam kitab-kitab ulama ataupun dalam hadis Nabi sendiri pun lah. Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tu wajib di atas tiap-tiap orang yang muslimin, orang yang lelaki yang Islam ni. Orang muslimin ni termasuk perempuan jugalah. Baik. Yang dimaksudkan dengan al-ilmu di situ tu bukan semua. Sebab tu tuan-tuan sekalian dalam syarah kitab Minhajul Abidin, mereka mengatakan, ulama mengatakan yang menjadi fardu ain tu hanya 3 sahaja. Maksud 3 tu apa 3 ilmu yang fardu ain tu? Yang pertamanya akidah ni tauhid, yang keduanya fiqh, dan yang ketiganya ialah tasawuf ataupun ilmu adab, ilmu akhlak ni. Baik. Tak termasuk ilmu hadis, tak termasuk ilmu tafsir, tak termasuk tadabbur Quran, tak termasuk tajwid, tak termasuk iaitu bukan fardu ain. Jadi tuan-tuan, kenapa begitu hari ini jadi cacah merba ni? Kerana tuan-tuan minta maaf
Kerana ada ustaz-ustaz ni tuan-tuan yang mengaku ulama, yang mengaku ada PhD, doktor sebagainya tuan-tuan sekalian. Mereka tidak tahu meletakkan, bukan saya kata saya pandai letak, tak. Panduan kita ni letak baca hadis Bukhari dalam masyarakat awam. Ini masalah. Sedangkan masyarakat awam kita ni bukan perlu kepada hadis nak mencari dalil. Baca tafsir besar-besar. Sedangkan orang awam bukan perlu kepada tafsir yang besar-besar macam tu. Orang awam perlu nak mengesahkan ibadat dan perlu untuk membetulkan akidah pegangan mereka. Itu. Jadi saya harap Puan Syikin faham tau apa yang saya maksud ni. Maksud kena faham. InsyaAllah Ustaz. Baik. Sebenarnya saya berbelah-belah tahun saya ulang ke Manjung. Berbelas tahun saya mengulang ke Manjung. Ini sebab PKP ni saya tak ada. Dulu Ustaz bagi kuliah ke? Ya, saya ada kuliah di Masjid Datuk Seri, saya ada kuliah di Masjid Daerah. Saya ada kuliah di taman apa nama tu? Sekarang ada di apa ni Kampung Serdang dengan di Venice. Tahu Ustaz tahu. Jadi saya nampak benda ni ini yang penting sebenarnya. Ya itu kata nyawa agama tu. Agama tu nyawa dia fardu ain ni lah. Mana kalau orang tak betul akidah dia, ni yang bahaya berat ni. Baik insya-Allah. Jadi kena faham Okey, ada lagi soalan? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Ada soalan lain. Kalau tak ada, kita boleh tangguh kelas hari ini, minggu depan, insyaAllah. Kelas mereka. Ya, tak ada ya? InsyaAllah Baik kita berhenti dulu insyaAllah. Mudah-mudahan ada keberkatan di dalam pengajian kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azimah sultan ya qadimah ihsan ya da'iman ni'am ya katsira jud ya wasi'al ata ya khafil tawb ya jamil sana ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manna fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal jika ahla ya miysara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahaba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahib yassir alaina kulli asir fatasra sa'alaka yassir. Allahumma ya man la yahtaji la bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka nadina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika dilatana wa kunafna bikana ladzi la yarab warhamna biqudratika alaina fala nanaka sukatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi din wa barakatan fil umr wa sa'atan fi jasa wa sa'atan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut wa afwan 'inda al-hisab wa amana min al-'adzab wa nasiban min al-jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz.